Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada kameraman yang berkarya pada malam ini. Saya tengok kamera banyak sangat tadi. Terima kasih, gerakan yang cukup baik menandakan transformasi juga berlaku di dalam studio di Bernama TV ini. Terima kasih semua. Baik, kita jumpa lagi dan insya-Allah kita akan berbincang selama mana yang kita mampulah dalam memberi keputusan terkini mengenai pemilihan UMNO 2013 ini. Saya terus nak beri kedudukan terkini yang kita terima walaupun grafiknya akan datang kemudian. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah berada di pesada yang begitu selesa dan jelas dengan 130 undi daripada 130 bahagian. Sementara Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal 119 undi dengan 119 mewakili 119 bahagian. Ini bererti kedua-dua mereka telah pun mengekalkan kedudukan selaku naib Presiden Parti. Cuma yang masih lagi kita belum dapat pastikan antara Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang mengutip 73 undi setakat ini berbanding dengan Datuk Paduka Mukris Tun Mahathir 57 undi. Bermakna walaupun langkah Datuk Seri Syamuddin memang agak kemas ketika ini tetapi masih boleh untuk diekori oleh Datuk Paduka Mukris Tun Mahathir. Sementara Tan Sri Isa Samad kekal dengan 8 undi dan Datuk Seri Ali Rustam kekal dengan 7 undi. Itu kedudukan semasa yang dapat kita perhatikan bagi kedudukan naib Presiden parti pada kali ini. Baik, saya ditemani oleh 3 tetamu untuk kita berbincang sambil kita menantikan keputusan-keputusan yang bakal kita berikan kepada anda. Datuk Akbar Ali, Setiausaha Kerja UMNO Negeri Melaka yang sempat datang dari Melaka jauh. Sempat habis meeting hari, Dok? Saya terpaksa tinggalkan sebahagian kemudian demi Bernama TV. Allah, terima kasih banyak tu. Alhamdulillah. Dan juga kita mau masuk kembali saudara Rozaik Abdul Rahman, pengarang Sekutu The Star. Terima kasih Rozaik kerana sudi bersama untuk berkampung di studio Bernama TV ini. Dan sebelah saya Datuk Seri Fairuz yang menemani saya sejak awal petang tadi. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Sahabat baik pada Datuk Seri Anwar pada satu ketika. Dulu tu Dulu. Baik, saya nak mula bagi can kepada Datuk Akbar dulu terlebih dulu. Bila melihat kepada perkembangan ini seperti sudah dijangka sejak daripada awal walaupun pada kita memang yang dipilih oleh perwakilan ini adalah yang baik antara yang terbaik. Mungkin Datuk ada sepatah dua tentang keputusan terkini yang saya paparkan sebentar tadi. Ialah kita memang akui bahawa dalam pemilihan MT ni alhamdulillah UMNO telah dapat menghidangkan bakal-bakal calon yang baik-baik belaka. Yeah. Jadi kita pilih bukan yang baik di kalangan yang kurang baik, tapi yang baik daripada yang terbaik daripada yang baik-baik. Cuma memanglah orang kata seperti mana yang dijangkakan oleh umum bahawa incumbent boleh menang. Inilah yang dikatakan dalam politik mana pun, di Amerika pun kebanyakan incumbent presiden yang menang. Sebab itu yang dikatakan dalam phrase the power incumbency. Yeah. Cuma saya kalau dari segi ini, kalau kita nak analisa sikit, kalau dibenarkan, saya melihat banyak orang mengkritik, terutama orang yang di luar UMNO atau dalam UMNO tidak memegang apa-apa kedudukan. Mungkin mereka tidak perasan bahawa ada kekangan tertentu dalam membuat pemilihan. Yeah. Di mana kita terpaksa imbangkan antara ideal dengan realiti. Dan juga kita kena imbangkan antara keperluan tuntutan masa sekarang dan keperluan dan tuntutan jangka panjang. Itu saya secara dikotomi, secara mudah yang nak saya bandingkan. Apa yang nak saya utarakan, yang mana mungkin tidak diketengahkan tapi perkara lain mendapat perhatian. Yang saya nak memberikan perhatian dan orang kata simpati, misal kata kepada sebahagian ketua bahagian. Yeah. Sebab selalu dikatakan ketua bahagian menjadi warlord. Dan bila sebut warlord ini ada implikasi negatif. Tapi saya tidak nafikan ada jenis itu. Tapi saya juga nak memperkatakan bahawa ada kekangan kerana keperluan di bahagian atau parlimen itu sendiri. Sebagai contoh, kalaulah bahagian saya tidak memilih... Datuk bahagian mana? Saya dari UMNO bahagian Jasin, parlimen Jasin. Cantik, itu jelas. Jelas. Ini saya nak melihat dari sudut orang yang mempunyai kedudukan dan apakah kekangan ini supaya kita boleh
appreciate nilai kenapa pemikiran dan penilaian dan akhirnya keputusan dibuat sedemikian. Katakanlah saya, bahagian saya tidak memilih salah seorang daripada 3 orang incumbent Vice President ini. Dia kalah di Jasin. Tetapi dekat nasional dia menang. Dan apabila ketua bahagian saya memerlukan pertolongan dan nak pergi kepada Vice President yang kalah itu, tetapi dia jadi menteri dan dikekal Vice President di peringkat nasional, tentulah akan ada masalah. Dan ini yang tentulah kalau kita katakan air sama air sampah ke tepi juga, ataupun blood is thicker than water, ataupun dikatakan kita hanya mendahulukan kawan. Sebab dalam Islam pun kalau nak tolong dalam rumah dulu, kemudian tolong jiran dulu, kemudian baru jauh-jauh, termasuk saudara yang jauh kena tunggu dulu. Jadi berdasarkan falsafah inilah maka saya nak menghargai dan memahami kenapa setengah-setengah bahagian membuat percaturan dan akhirnya keputusan sedemikian. So bottom line-nya, the power incumbency. Baik, satu kenyataan yang penuh bermakna, saya faham kerana cukup dalam apa yang Datuk sebutkan tadi. Tetapi dalam keluarga UMNO ni sebenarnya, Rozak, saya lihat masalah ni dah bertali arus. Kerana apabila selepas pemilihan itu, ada yang kita lihat tidak menyokong kita, tidak mencalon kita, maka akhirnya akan terpinggir. Maksud Datuk begitu ya. Cuma ini sebenarnya yang akan merencatkan sikit usaha kita untuk kukuh ke arah menghadapi pilihan raya umum. Itu satu masalah. Mungkin Rozak dapat menilai perkara itu. Saya melihat pada konteks yang kacamata anak muda ataupun generasi yang bertanggung umur, daripada apa outcome yang kita dapat lihat setakat ini, terdapat perasaan rasa berbelah bahagi di kalangan setengah perwakilan di bahagian sama ada untuk memberi undi kepada incumbent Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ataupun kepada Datuk Paduka Mukhris Dr. Mahathir. Terdapat konflik di situ. Sebab itulah dari setakat ini undi yang diperoleh oleh mereka berdua tidak jauh berbeza, tidak jauh larinya. Cuma sekarang ni Datuk Seri Hishamuddin kelihatan semakin bergerak ke hadapan, tetapi Datuk Paduka Mukhris sedang mengejar di belakang. Ini menunjukkan bahawa sementara perwakilan membuat keputusan untuk mengekalkan 2 penyandang jawatan, iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Ahmad Ambidi dan juga Datuk Seri Shafie Apdal. Saya nak bagi ruang kepada Rozak bercakap panjang. Sorry, minta maaf saja kita potong kerana ada perkembangan terkini di PWTC rasanya. InsyaAllah kita akan terus ke sana. Selepas itu kita akan terus berbicara bersama Rozak dan juga Datuk Seri selepas ini dan juga Datuk untuk berbincang tentang pemilihan UMNO 2013 ke PWTC. Terima kasih rakan penyampai di Ruang Bicara. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya kini bersiaran secara langsung dari Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC sempena mengikuti perkembangan pemilihan UMNO 2013 peringkat naib presiden dan juga majlis tertinggi. Keputusan tidak rasmi setakat ini bagi kerusi naib presiden menunjukkan ketiga-tiga penyandang berada jauh pada kedudukan selesa untuk mempertahankan kerusi masing-masing. Manakala pencabar lain jauh ketinggalan di belakang kecuali Datuk Mukhris Tun Mahathir yang dilihat mampu memberikan saingan kepada ketiga-tiga penyandang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seperti diramal tidak berdepan tugas sukar untuk mempertahankan kedudukannya apabila mendahului dengan 130 undi. Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal pula di tempat kedua dengan 119 undi, diikuti oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dengan 73 undi. Calon muka baru Datuk Mukhlis Mahathir pula ketika ini mendapat 57 undi. Baiklah, sementara 2 pencabar lain iaitu Tan Sri Isa Samad dan juga Datuk Seri Muhammad Ali Rustam jauh ketinggalan dengan masing-masing hanya mendapat 8 dan 7 undi. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid dalam laman Facebooknya sebentar tadi menyifatkan kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan untuk terus menyandang jawatan itu bagi memastikan kesinambungan tugas yang disandang pada penggal sebelum ini. Beliau turut menyifatkan kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan akar umbi dan juga bahagian membolehkannya meneruskan kelangsungan tugas membantu Presiden
Presiden dan juga Timbalan Presiden iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara bahagian yang menyokong ketiga-tiga penyandang iaitu Tuaran, Pekan Rompin, Simpang Renggam, Putrajaya, Pontian, Besut, Macang dan juga Tanah Merah. Manakala Datuk Mukris mendapat sokongan dari bahagian Bacok, Jelutong, Gua Musang dan juga Hulu Selangor. Bagi jawatan ahli majlis tertinggi, keputusan tidak rasmi setakat jam 9 malam tadi menunjukkan Datuk Seri Mustafa Mohamad mendahului dengan 57 undi. Manakala calon lain iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Jamil K. Baharom, Datuk Seri Idris Jusoh dan Datuk Seri Ahmad Syabri Cik masing-masing mendapat 55 undi. Baiklah, jika melihat paparan yang di belakang saya ini, kelihatan menteri-menteri yang mencabut jawatan dalam kabinet begitu selesa mendahului dan kelihatan sokongan dan kepercayaan yang diberikan UMNO bahagian dan juga peringkat akar umbi masih memihak kepada mereka. Sementara itu, Bernama TV akan terus membawakan kepada anda perkembangan terkini pemilihan naib presiden dan majlis tertinggi UMNO dari masa ke semasa. Dengan dijangka keputusan rasmi akan diumumkan kira-kira pukul 10 malam nanti dan juga Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dijangka akan membuat tinjauan kira-kira pukul 10 juga dan juga begitu juga dengan Timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baiklah, teruskan bersama Bernama TV untuk mengikuti perkembangan terkini pemilihan UMNO 2013. Sekian saja laporan daripada Pusat Dagangan Dunia Putra. Kembali kepada rakan penyampai di ruang bicara. Silakan. Terima kasih rakan tugas yang berupaya memberikan gambaran yang begitu jelas dan teratur dengan laporan dari PWTC tadi, membolehkan kita seluruh rakyat Malaysia yang menonton Bernama TV ketika ini memahami keputusan terkini yang telah pun kita paparkan sebentar tadi. Saya minta maaf kepada Rozek kerana sekat tadi. Mungkin boleh sambung lagi apa yang kita katakan. Datuk Seri Zahid dah pun mengesahkan kedudukan, saya kira. Begitu juga dengan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Tapi masih lagi kita menaruh harapan sesuatu yang boleh berlaku. Bukan kerana kita menyokong sesiapa, tapi kita nak tengok sejauh mana kebenarannya selepas keseluruhan keputusan itu antara Datuk Mukris dengan Datuk Seri.